Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita baca hadis Riyadhus Shalihin, kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Wasaya, dalam kitab wasiat, dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu kitab dia, Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad Al-Mukhtasar. Sahih Bukhari itu kitab Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu dia ada lagi kitab, dalam tu ada banyak kitab. Di bawah kitab tu ada bab, antaranya Kitabul Wasaya. Kitabul Wasaya, Al-Imam Al-Bukhari riwayat Talhah bin Musarrif. Talhah bin Musarrif ni ialah orang Kufah, Imam Al-Muqri, Al-Imam Al-Muqri, imam ahli qiraat, Al-Hamdani Al-Kufi, satu orang yang ahli Kufah. Dulu tuan-tuan ada berapa pusat ilmu, Basrah, Kufah. Walaupun Basrah umpamanya asalnya bukan bandar, tapi dia adalah bandar tentera Islam. Sayyidina Umar buka, letak di sana, tentera yang duduk di situ kerana nak membuka sempadan baru. Lama-lama jadi pusat ilmu. Ada Hasan Al-Basri dan seumpamanya. Asalnya Basrah ialah bandar tentera pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kufah juga di Iraq. Sebab tu kita ada Al-Kufi itu menunjukkan orang Kufah. Dan ramai tokoh-tokoh daripada Kufah. Abu Hanifah di Kufah. Abdullah bin Mas'ud telah memakmurkan Kufah dengan ilmunya. Melalui jalur Abdullah bin Mas'ud lahirnya fiqh Abu Hanifah. Fiqh Abu Hanifah. Talhah bin Musarrif Al-Kufi yang dianggap sebagai imam qiraat orang Kufah. Dia bertanya Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk di Kufah. Dia sahabat Nabi yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Ar-Ridwan, yang mana Quran sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala redha kepada orang mukminin yang berbai'ah di bawah pokok. Yang pokok tu akhirnya orang Islam datang dan rasa macam berkat, dan Sayyidina Umar potong pokok tu. Tapi pokok tu disebut dalam Quran. Tapi Sayyidina Umar punya nak jaga akidah. Walaupun pokok hadis disebut dalam Quran, tapi bila gugat akidah dia potong. Tapi saya bukan nak cerita pokok, nak cerita serat. Kata Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari, kami ketika itu 1,400 orang bai'ah kepada Nabi dalam Bai'atul Ridwan untuk mempertahankan Islam, khususnya merujuk kepada kes Uthman bin Affan. Abdullah bin Abi Aufa salah seorang daripada yang terlibat. Sebab tu dia ada peristiwa-peristiwa penting yang mana sahabat ni akan dikenali mereka
Siapa yang belajar dalam ilmu hadis, dia akan belajar tentang tabaqatus sahabah, tabaqat sahabat. Dia klasifikasi sahabat. Siapa yang al-awwalin, orang sahabat yang awal. Kemudian dia klasifikasikan ahli badar, ahli badar. Sebab tu sahabat bila apa-apa berlaku dia akan kata hadza laisa sya'nukum wa innama sya'nu ahli badar. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli badar. Ahli badar ada maqam yang tersendiri. Ahli bai'atul ridwan ada kedudukan yang tersendiri sebab peristiwa tu Quran sebut. Perang Uhud ada kedudukan yang tersendiri. Orang ni hebat. Mereka ni banyak ada kedudukan yang hebat, sahabat-sahabat. Tapi tak ada seorang sahabat yang dakwa bahawasanya oleh kerana saya pernah terlibat begini-begini, maka hampa mai sini dapat ni minum bekas saya ke, minum bekas lauk saya makan ke. Yang ni tak pernah sahabat buat kerja macam ni. Hatta keturunan Nabi SAW, Hasan dan Husain, tak buat benda macam tu. Mari Habib Melayu ya buat. Kata Abdullah bin Abi Aufa, dia tanya Abdullah bin, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Soalan ni kita nampak macam wasiat biasalah, wasiat harta aku bagi. Mungkin kalau kita tak faham dia punya latar cerita, background, historical background tu kita tak faham, kita ingat macam tu lah. Tapi barangkali dia bertanya yang ni boleh jadi merujuk sebab ramai orang duk kata Nabi SAW ni wasiat jawatan khalifah ni pada Ali. Kalau kita wasiat, Quran suruh kita wasiat. Di samping harta pusaka, kita wasiat. Boleh berwasiat. Pada awal wasiat diwajibkan, kemudian Allah Ta'ala turunkan bab harta pusaka dan seumpama. Okey, tak apa. Faqala la, Abdullah bin Abi Aufa kata tak, Nabi tak ada wasiat. Kok Nabi kata lepas aku Ali ambil jawatan ke, Nabi tak kata. Faqultu, Talhah bin Musarrif kata, kaifa kutiba 'alan nas al-wasiyatu aw umiru bil wasiyah? Habis itu macam mana Quran ditetapkan supaya berwasiat dan diperintah orang ramai untuk berwasiat? Qala awsa bi kitabillah, kata dia Nabi berwasiat dengan kitab Allah, yakni kamu semua berpegang dengan kitab Allah. Saya nak cerita ringkas ya. Nak cerita apa yang Nabi wasiat kat kita? Nabi wasiat dengan kitab Allah. Nabi wasiat supaya kita pegang dengan kitab Allah. Ada dua benda yang disebut dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari. La hasada illa fisnain. Tidak ada hasad melainkan dua benda. Rajulun atahu Allah Al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Dua benda, tak ada hasad melainkan pada dua benda. Hasad ni hasad istilah lah, bukan hasad. Nabi kata tak ada hasad melainkan pada dua benda. Pertama, satu orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia Quran, dia baca belah pagi, petang, malam, dia baca belah petang, belah siang. Satu lagi orang yang Tuhan bagi harta, dia duduk belanja belah malam, dia belanja belah siang. Maksudnya kalau dua benda ni kita boleh hasad. Hasad dalam bahasa ni maksudnya macam kita teringin minta supaya harta dia habis. Meluat duk tengok dia duk belanja macam tu. Tapi hasad ni hasad istilah lah, ghibtah, dia hasad istilah saja, bukan hasad hak macam orang faham. Sebab tu kita nak tengok cakap tu dalam konteks bahasa ataupun dalam konteks yang seperti mana kita faham. Sebab tu bila Sayyidina Umar kata ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah semayang ni bid'ah bahasa ataupun bid'ah hak kita faham tu. Macam ayat ni hasad, tapi hasad tu hasad dari segi bahasa.
Kita tengok satu orang baca Quran boleh. Kita tengok pagi petang duk baca Quran. Kita kata geram kat dia. Bukan geram supaya minta-minta dia tak boleh baca. Geram tengok kita tak boleh buat macam dia. Duk geram supaya kita pun boleh buat macam dia. Jadi kita pun duk pi pulun supaya kita pun boleh baca Quran malam dan siang. Yang ni patut kalau nak bersaing. Satu lagi, kita tengok orang ada harta, kaya, belanja. Orang minta ni dia bagi, orang minta ni dia bagi. Kita tak kalau aku ada, aku macam tu. Kita pulun nak bagi ada, tak ada. Tapi duk ingat kalau ada macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala sama. Kalau azam kita sama. Tapi nak ceritanya tentang Quran. Talhah bin Musarrif ni orang alim. Dalam hadis ni dia kata Nabi SAW, dia tanya Nabi ni tu wasiat dah? Dia kata ya. Dia kata mula kata tak. Habis tu kita duk suruh wasiat. Dia kata kalau hang maksud wasiat tu adalah Nabi wasiat. Nabi wasiat supaya kita pegang Quran. Bagus dia tanya, kita boleh jawapan. Tabi'in yang tanya sahabat, kita boleh jawapan. Sahabat yang tanya Nabi, kita mewarisi jawapan. Kalau mereka tak tanya, banyak ilmu kita tak boleh. Dan ilmu, salah satu cara ilmu berkembang dengan tanya. Ilmu berkembang dengan tanya. Sebab itu Mujahid kata, la yata'allamul ilm mustahin wala mustakbirin. Tak akan menuntut ilmu. Ilmu ni tak boleh mengaji orang yang pemalu dan orang hak sombong. Dua ni tak boleh ilmu. Satu malu, dia tak reti, dia tak tanya, dia sengak. Aku nak tanya apa, malu. Hak orang lain hak tak tanya tu bukan tanda dia reti. Kita tanya, kerana kita tanya ada orang boleh ilmu. Boleh ilmu ke kita? Mungkin kawan lain boleh pahala kerana kita tanya. Dia boleh ilmu sebab kita tanya. Macam dia tanya, maka kita tanya. Ilmu tanya. Dan orang Melayu, dia ada satu sifat. Arab dia terlebih tanya. Orang Melayu dia segan. Kalau pergi universiti apa, kalau boleh dia nak duduk belakang. Bila time saya ada satu soalan, semua tunduk tengok buku, tak mata tak angkat. Ni pelajar universiti tahu. Masa tu jadi warak tu takut orang tanya. Padahal kan nak buat apa-apa bukan. Dulu tanya. Kawan hak kita dia tanya kita tak ada jawab. Kawan hak tengok kita tu belum tentu dia boleh jawab. Orang lain pun tak boleh. Tapi kita tanya, mustahil, orang yang pemalu tak. Wala mustakbirin, orang yang sombong. Sombong ni biasanya orang biasa tak sombong. Orang hak memang dia ada kedudukannya. Takkan tera aku duk mengaji ke? Sombong. Ngaji ilmu tak boleh habis ya. Kena baca kitab. Kena dengar. Banyak cara zaman sekarang ni kalau nak ikut boleh ilmu hebat. Pergi ke internet macam-macam tokoh boleh. Saya sendiri kalau pergi mana-mana pergi ke Saudi ke, pergi ke Qatar ke, pergi mana, pergi ke Negeri Putih ke, beli CD macam-macam, ceramah-ceramah syekh-syekh yang besar bubuh dalam kereta. Sepanjang kita nak pergi mana-mana 2 jam kita dengarlah kuliah. Kadang-kadang daripada duk jam, duk boring tu, hati kita kata awak apa polis tak jaga lah. Padahal polis ada depan tu. Kita duduk belakang marah kat dia. Kita dengar CD, kita dengar apa, banyak ilmu boleh. Dan kita banyak ramai orang yang kita tak pilih mengaji berhadapan pada zaman sekarang, kita boleh mengaji kerana teknologi. Alhamdulillah. Meninggal Said Ramadan Al-Buti. Saya rajin juga dengar CD-CD dia. Walaupun ada pendapat dia yang kita tak setuju, kita tak sesuai, tak apalah, itu hubungan dia dengan Tuhan. Dia ada tulis buku yang bagus masa zaman dia muda.
seperti Dhawabitul Maslahah, buku yang bagus. Dia tulis buku yang bagus juga, iaitu Fiqh Sirah. Ramai orang kenali dia kerana buku tu. Dia buku Fiqh Sirah yang awal dalam sejarah Islam ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu kitab Zadul Ma'ad. Itu kitab Fiqh Sirah yang awal sebenarnya. Kemudian ada orang tulis teratur, ramai orang tulis, tapi Sa'id Ramadan Al-Buti menghasilkan buku yang bagus, iaitu Fiqh Sirah. Walaupun ada poin dalam Fiqh Sirah itu ada orang tak setuju. Al-Albani tulis buku Jawab Fiqh Sirah, Radda 'ala al-Jahl Al-Buti fi Fiqh Sirah, menjawab kejahilan Al-Buti dalam Fiqh Sirah. Tapi dua orang tu sentiasa berkelahi. Buti pernah kata kalau tidak kerana nama Allah Ta'ala boleh buang air besar atas buku Al-Albani. Kira kasar. Jadi tak patutlah cakap macam tu. Kita tak setuju. Buku ni hampa berkelahi sikit-sikit. Satu sufi, satu salafi. Al-Albani salafi, yang ni sufi. Berlawan dua tu. Cuma yang ni pada masa muda dia dekat. Dia ada agak tak berapa jauh dengan grup Harakah Islamiah ni barangkali. Dia beza, dia bukan, dia ada Ramadan Buti. Ramadan Buti menantu Hasan Al-Banna tu lain. Ni Sa'id Ramadan Al-Buti. Setengah orang dia keliru, dia duk ingat ada kain. Yang ni Sa'id Ramadan, yang ni Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang ni Sa'id Ramadan tak ada Buti. Yang ni Sa'id Ramadan tak ada Buti. Yang ni Sa'id Ramadan Al-Buti. Sa'id Ramadan tu hak menantu Hasan Al-Banna. Hak tu yang ayah kepada Tariq Ramadan, yang cucu Hasan Al-Banna, yang sebahagian orang anggap sebagai liberalis dan semua. Sebenarnya dia tak liberalis. Dia ada dimensi fikir dia yang bagus. Saya duduk di Oxford, sering hadir dengan dia dan kenalan dengan dia. Tak apa. Sa'id Ramadan masa awal muda dia agak agresif. Dia menyokong tindakan Khalid Islam Buli menembak Anwar Sadat. Itu kes bunuh pemimpin. Kerana dianggap Anwar Sadat khianat disebabkan perjanjian Camp David. Kemudian Sa'id Ramadan dipanggil oleh Hafidh Al-Assad. Hafidh Al-Assad terkenal bunuh orang Islam punya banyak. Pada tahun 82, Hafidh Al-Assad bom bandar Hama di Suria. Bom ribuan, puluh ribu, 20 ribu orang mati. Ikhwanul Muslimin. Tegang. Saya sembang dengan anak dia yang meninggal tu, Taufik Ramadan Al-Buti. Taufik Ramadan tu yang bom sekali dia pernah cerita dengan saya. Saya nak sembang dengan dia. Dia cerita bagaimana episod-episod awal macam Hafidh Al-Assad panggil bapak dia. Keluarga dia pun ingat habis bapak dia kali ni. Tapi bila panggil Hafidh Al-Assad sembang dengan elok, dia ada pengaruh, dia orang ada pengaruh. Maka terjalin hubungan baik antara Sa'id Ramadan Al-Buti dan Hafidh Al-Assad. Dan mulalah fatwa-fatwa Buti menyokong Assad. Menyokong dengan sokongan yang sungguh-sungguh. Dan menganggap kadang-kadang Assad ni macam zaman dia nak macam Umar bin Khattab nak. Sehingga ketika mati anak Assad, Basil, ni abang kepada Bashar, Sa'id Ramadan kata dia tengok Basil duduk dalam syurga atas kuda putih memanggil bapa dia, mari masuk syurga sekali. Kira punya macam itulah tahap hubungan baik ni sampai syurga pun nampak. Hubungan baik. Sa'id Ramadan tokoh. Nak kata kod dia bermewahan pun tak boleh nak kata, pasal orang sufi, zuhud. Sehingga dia mengeluarkan fatwa. Saya ada kisah fatwa dia.
Dan dia keluar buku dia yang terkenal, Al-Jihad fil Islam, Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Jihad dalam Islam, macam mana kita nak faham dia dan macam mana kita nak berurusan dengan jihad. Dia memfatwakan Jabhatul Inqad di Algeria, Abbas Madani dan Ali bin Haj. Hak mana mereka tu lawan kerajaan. Pasal Abbas Madani dia menang pilihan raya, tapi Perancis tolong bagi kerajaan kepada orang lain. Mereka marah. Dia kata puak-puak gerakan Islam tu mesti dipotong tangan dan kaki secara berselang. Masa tu Buti tegang gerakan Islam. Dan Buti telah sentiasa berfatwa kewajipan taat kepada kerajaan Hafidh al-Assad. Sehinggalah Hafidh al-Assad mati. Dan Buti dianggap sangat istimewa, boleh masuk ke dalam istana Assad bila-bila saja. Assad ni ditakuti, sangat kejam. Bukan bunuh biasa. Kalau nak bunuh rogol family dan seumpamanya, kejam. Bunuh budak-budak kecil, bunuh bayi. Kalau nak paksa pak dia bagi maklumat, ambil nak bunuh. Itu Assad. Tapi Assad disokong oleh Buti. Dan Buti menganggap bahawasanya sebahagian orang yang ditangkap kerana tak sama ada dia ikhwan ataupun dia salafi, Buti kata dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan bagi mereka ni kena tangkap. Itulah khabar yang dinukilkan oleh orang-orang yang dekat dengan Buti. Wallahu Ta'ala alam, mungkin dia maksud yang lain, orang faham macam lain. Tapi memang teganglah antara dia dengan pihak yang lain. Bila Assad mati, Bashar naik. Bashar tak berapa mesra dengan Buti. Tak berapa mesra dengan Buti. Tapi Buti tetap, ialah dia nampak jauh sikit. Saya tinggal masa di Jordan dengan Syed sekali, dengan Hasan Mustafa Bura, anak Syekh Mustafa Bura, iaitu anak kitab Al-Fiqh Manhaji ala al-Madhab al-Imam Syafi'i. Dia seromah kita. Pak dia tu yang tulis kitab, anak dia buat PhD. Anak dia masa tu tua pada kita lah. Dia pengkagum Buti. Buti memang seorang yang fasih. Kita jarang mendengar Buti ni ada darah Kurdi, tuanku. Seorang yang fasih, cakap bahasa Arab yang indah. Tulisan-tulisan dia baik. Dia sentiasa sebut Quran sebagai Al-Bayanu Ilahi. Kalau kita dengar Buti punya hurai tentang tafsir, kita tengok dalamnya ilmu Buti. Tak boleh dinafi. Ilmu, alim, sufi, anti-salafi. Dia telah tulis buku As-Salafiyah, Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami. Salafi, zaman yang diberkati, bukan mazhab. Dan ahli hujjah. Dia ada buku dia Allah Madhabiyah, puak jenis tak ada mazhab. Dia lawan lama lah. Dia lawan dengan Albani. Kita baca buku masa kita muda-muda masuk universiti, kita baca buku-buku dia apa. Okey. Buti terkenal sebagai ahli ilmu. Tapi sehinggalah kemuncak sokongan dia pada Bashar tu tak berapa rapat dengan dia. Bashar dikatakan tak berapa seronok Buti ni duk baik dengan pak dia. Dikatakan wallahu taala alam dia dah meninggal Buti, kita pohon Allah taala ampun. Tapi kita cerita pasal dia tokoh yang menjadi topik perbahasan. Sebahagian orang tak tahu kenapa, apa yang berlaku, kenapa Qaradawi kritik dan seumpamanya. Kita kena sebut. Di samping hak dia sebagai tokoh, kita sebut hak dia sebagai tokoh. Tapi dia sokong Bashar. Itu ijtihad dia. Bashar tak berapa dengan dia. Bashar dikatakan anggap Buti ni macam ampu pak dia tak mau. Tapi bila berlaku peperangan antara Bashar dengan rakyat, Buti all out sokong Bashar. Sekali lagi macam mana dia sokong pak dia. Bahkan Buti menggesa supaya rakyat Damsyik bangkit berjihad menentang rakyat yang menentang Bashar. Dan menganggap tentera yang duk bunuh rakyat itu jika mati syuhada tentera. Walaupun orang kata Buti ada rancangan, akhirnya sehinggalah berlaku peristiwa seminggu lepas dia dibom yang menyebabkan mati. Rahim Allah marhamhu, Allah Ta'ala ampun dia. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia.
Tapi dari segi faktanya macam tu lah. Maka saya tengok ada tokoh PAS ulas, saya ingat mereka elok update sikit maklumat sebelum menganggap ada pihak lain salah. Sebab isu ni agak complicated. Ketika Gus Dur naik di Indonesia, pemimpin PAS sebut bahawasanya tengok ulama telah Allah Ta'ala takdirkan memerintah Indonesia. Dengan tak kaji Gus Dur tu apa dulu. Hanya tahu Gus Dur tu mengaji agama. Nanti dulu, sabar. Sebab tu bila orang politik ulas, dapat liputan di media, orang sangka ulasan, tengok Gus Dur merintah, pening lagi. Sebab itu dia kena update maklumat dah. Ini zaman fitnah. Ada orang kata, saya tak terima lah, Allah Alam, saya tak tahu lah. Albani pernah menyebut, Adnan Ar'un kata, semoga Allah Ta'ala akan jadikan, pasal dia berkelahi Albani dengan Buti ni, Allah Ta'ala akan menunjukkan nifaq Buti sebelum dia mati. Ada orang yang anti Buti, bawalah doa tu. Ada yang tak anti Buti, dia kata Buti ni sufi, wali dan seumpama. Kita kata Buti di sudut keilmuan menyumbang fikih sirah dan semua. Di sudut geng sufi juga dia menyumbang pada mereka untuk menentang kelompok salafi. Dia sumbang. Di sudut ilmuan kita tak ada masalah. Kita membaca dua-dua. Dan kita mendengar dua-dua pihak dan mematangkan kita tentang hujah-hujah mereka. Dada ilmu terlalu luas. Tetapi tindakan dia menyokong rejim mengecewakan. Akhirnya balik urusan dia dengan Allah Ta'ala. Saya nak ceritanya, tapi kita masih boleh baca lah buku dia. Hak mana hak dia tulis muda-muda tu bagus. Ilmu. Hadis yang saya baca ni nak cerita tanya. Sahabat kata, Abdullah bin Abi Aufa kata, Nabi memang tak ada wasiat lain. Nabi wasiat supaya kita pegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Wasiat ni kita boleh wasiat. Harta kita boleh wasiat. Tak lebih dari berapa? 1/3. Kita boleh kata, kat anak kita tak wasiat dah lah. Ni semua ni, kereta ni aku wasiat bagi kat abang hang. Tak boleh lah. Abang dah ada peruntukan daripada faraid. Nak wasiat kot kita ada anak angkat ke, dia tak ada habuan, kita wasiat untuk dia. Kita wasiat. Ataupun kita sebenarnya kalau orang tak wasiat, harta kita hidup kita boleh bagi. Ubadah bin Samit, Ibn Abbas kata ada Sa'ad bin Ubadah. Ibn Abbas cerita Sa'ad bin Ubadah, dia pernah tanya Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah ni satu hari mak dia mati. Mak Sa'ad ni bernama Umrah bin Mas'ud. Dia meninggal. Sa'ad tak ada masa tu. Wa huwa ghaibun anha. Sa'ad keluar pergi mana, mak dia meninggal. Dia balik-balik tengok bahawasanya mak dia dah meninggal. Dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Wahai Rasulullah, mak aku ini wafat, meninggal, sedangkan aku tak ada. Adakah memberi manfaat kepada mak aku jika aku bersedekah sesuatu untuk mak aku? Macam orang kita ada buat kan? Ni aku sedekah ni wakaf masjid untuk mak, wakaf tanah untuk mak, untuk ayah kita yang telah mati. Sa'ad bin Ubadah tanya Nabi SAW. Nabi jawab, na'am. Nabi kata ya. Ni dalam hadis Bukhari. Nabi kata ya. Boleh. Faqala, Sa'ad kata, fa inni ushhiduka anna haitil mikhrah sadaqatun 'alaiha. Sesungguhnya aku bersaksikan engkau, menjadikan kau sebagai saksi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kebun tamarku yang penuh dengan buah tu aku sedekahkan untuk mak aku. Maksudnya aku sedekahlah pahala dia untuk mak aku. Pahala dia untuk mak aku. Jadi boleh
Hadis pun soalan yang dia tanya Nabi SAW. Hak tu dia tak wasiat. Orang dah mati, kita buat untuk orang yang dah mati. Boleh ataupun tidak? Boleh. Boleh. Dan hadis ni menunjukkan bahawasanya saat sedekah terang-terang, tak sembunyi, boleh kan, juga boleh jika sekiranya tak ganggu kita punya keikhlasan. Kadang-kadang kita pun mai orang habaq satu, masa tu kita semangat, lelah rasa nak buat. Kalau kebaikan jangan tangguh, pergi buatlah. Dengar-dengar waktu duha, kulah duha, orang cerita tentang semayang duha. Semayang duha ni ada, tapi fadilah macam-macam tu taklah sangat, tidaklah banyak yang sahih. Tapi ada semayang duha dengan riwayat yang sahih. Kita masa tu rasa, kalau boleh nak bangkit buatlah kan. Habis kuliah kita bangkit buatlah. Tak apa, kita sabar-sabarlah, 2-3 hari kita buat. Tak usah tangguh, kebaikan buatlah. Mai orang habaq kata sedekah apa boleh pahala, nak rasa nak sedekahlah. Kerana dia bukan selalu mai semangat tu. Dalam riwayat Ibn Hibban kita baca, Nabi kata likulli amalin fatrah. Ada setiap amal tu ada tempoh dia, kan. Di masa kita duk tengah semangat tu kita buat. Kita boleh istihar pun. Kalau kita tak rosak niat kita boleh istihar. Allah Taala alam. Dah baca berikut ni hadis. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram, muttafaqun alaih. Ni bab tahrimun intisabil insan ila ghairi abihi wa tawlihi ila ghairi mawalih wa tawallihi ila ghairi wa tawallihi, saya punya ni salah, wa tawallihi ila ghairi mawalih. Okey, bab tahrim haram intisab, menasabkan seseorang kepada lain daripada bapa dia ataupun memaulakan dia kepada lain daripada maula dia. Nanti kita cerita pasal maula. Maula ni maksudnya hamba dia dulu, hamba satu orang, bila dia bebas dia jadi maula orang tu. Jadi maula orang tu. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kat Sa'ad. Irmi ya Sa'ad, fidauka abi wa ummi, Nabi kata. Panah wahai Sa'ad, panah wahai Sa'ad. Aku ganti ayah dan ibuku. Ni bukan maksud ganti, maksud orang Arab dia cakap. Aku pertaruhkan ayah dan ibuku. Macam tu bahasa. Maksudnya Nabi sayang Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang orang awalin yang masuk Islam. Sa'ad kata dia yang ketiga masuk Islam, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama sirah. Sa'ad ni orang awal masuk Islam. Sayyidina Umar sayang kat Sa'ad ni. Bila berlaku perang di Iraq, ni Iraq, tentera Islam perang dengan Parsi. Di belah Syria, tempat duk lawan dah, tentera Islam perang dengan Rom. Belah sana lawan dengan Parsi, Rostam belah sana. Bila lawan Ma'rakatul Jisr kat sungai Dajlah dengan sungai Furat, tentera tak boleh lawan, tak habis. Sehingga ada satu peristiwa, satu hari 4,000 tentera Islam mati. Sayyidina Umar dengar tak boleh, tak jadi. Dia kata tentera ni duk perang tak menang. Dia yang duduk di Madinah, Umar bin Khattab, orang tua dah masa tu, umur 70 kat 70. Dia nak pergi sendiri ke Iraq, nak ketuai peperangan. Dia kata dia suruh Sayyidina Ali duduk di dia tinggalkan Sayyidina Ali supaya memerintah Madinah. Aku kena pergi perang, aku kena jadi ketua sendiri, tak jadi. Kata. Dalam perjalanan Umar nak keluar pada Madinah tu, sahabat-sahabat lain duk bantah, kata tak sesuai Amirul Mukminin.
Abdul Rahman bin Auf, orang yang terdekat dengan Umar, seperti mana yang selalu kita sebut dia sayang Abdul Rahman bin Auf. Fa innahu mulham. Abdul Rahman bin Auf ni mulham, orang yang diilham Tuhan. Umar sayang dia. Orang yang Umar paling sayang siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang kita sebut itu ad-dunya ghayyarna kullana ghaira anta ya Aba Ubaidah. Dunia ini telah mengubah kita semua, tapi tidak engkau wahai Abu Ubaidah. Umar sayang Abu Ubaidah. Bila tengok rumah Abu Ubaidah tak ada apa, jadi gubernur. Dia pergi melawat senyap-senyap rumah Abu Ubaidah, tengok tak ada apa. Orang lain tengok rumah gubernur di Syam, tempat Bashar sekarang. Bashar karut. Abu Ubaidah duduk situ dulu jadi gubernur. Umar tengok tak ada apa, tikar, dinding pun tak ada apa, perhiasan. Ada perisai perang. Umar kata tak ada makan ke? Awak keluar makan roti kering dengan minyak. Gubernur. Umar lantik dia, tu pun dia komplain, dia nak pergi perang, dia tak mahu jadi gubernur. Umar kata, wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah semua orang, tapi dia tak ubah engkau. Masa tu orang Islam kaya, sampai ke sana tu buka empayar. Sayang, Umar sayang. 20,000 orang Islam mati pasal ta'un di Syam. Umar nak selamatkan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tak mau, dia tak mau tinggalkan tentera. Sebab dia sayang. Abu Ubaidah dia paling sayang. Lau kuntu mutamannian latamannaitu baitan mamlu'an birijalin ka'amsali Abi Ubaidah Al-Jarrah. Dalam sebahagian riwayat wa Mu'adz bin Jabal. Jika aku boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita suatu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayang Abu Ubaidah. Ubaidah tak ada. Sebab tu dia kata, kalau Abu Ubaidah ada, dia jadi khalifah lepas aku. Ubaidah meninggal kena tahu. Kita baca dulu. Okey. Yang ni yang tinggal siapa? Abdul Rahman. Dia sayang Abdul Rahman. Dia pergi mana-mana, malam-malam dia duk pergi buat, duk tengok ayat apa, Abdul Rahman bin Auf ikut dah. Abdul Rahman bin Auf salah seorang yang dijamin syurga. Abdul Rahman bin Auf kata, Amirul Mukminin, jangan pergi. Kita balik mai Madinah ni, kita mai mesyuarat dulu. Kalau khalifah pergi mati di sana pula, habis dunia Islam. Pasal masalah Iraq ni, ganti orang lain lah. Tak apa, Umar kata, mai panggil semua sahabat. Kita cari siapa dia yang boleh ketua perang dan Tuhan bagi kemenangan di tangan dia. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf kata, aku dapat dah nama. Siapa? Umar tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kata, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ni betul. Umar benar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Umar hantar dia pergi pesan pada Sa'ad, sesungguhnya maksiat tentera lebih aku takut lagi daripada jumlah musuh. Lianna adadana laisa ka'adadihim wa uddatana laisa ka'uddatihim. Jumlah kita tak sama dengan jumlah mereka. Persiapan kita tak sama dengan persiapan mereka. Tapi kalau dosa kita sama dengan dosa mereka, Tuhan tak tolong mereka, tak tolong kita, mereka menang. Hantar Sa'ad ni, sahabat Nabi Sa'ad. Ahli-ahli sirah kata Sa'ad pi tentera beribu duduk di belakang dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sa'ad masuk dalam sungai Furat dengan Dajlah, sungai dalam. Ahli sirah kata orang tengok bagaikan tentera Sa'ad jalan atas muka bumi ya, dalam sungai Dajlah, dan menyeberang ke sana, terkejut Parsi dan menang perang Qadisiyah. Sebab tu tentera kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, seberang sampai ke Filipina.
menang. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu cerita dia difitnah oleh Usamah bin Qatadah ketika dia dilantik menjadi gubernur di Iraq. Dia kata Sa'ad ni tak betul, tak pergi perang, dan Umar pecat dah. Umar subhanallah, tak kira dah, pecat. Walaupun kan salah pun, Umar tahu tak salah pun, tapi dah bising banyak kan, dia tukar. Sahabat ni tak kisah tukar jawatan dia bah. Bukan ada allowance pun. Mereka kira nak khidmat ya. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba nak buat kebajikan. Kita pasal jawatan tu benda untung. Jawatan tu sesuatu yang menguntungkan. Maka orang by hook atau by crook, orang akan ambil jawatan tu. Ni sekarang ni dekat pilihan raya ni macam-macam. Saya bukan menyebelahi mana-mana. Macam-macam video buat keluar. Tak apalah, hak mereka nak berkelahi. Kita ni, saya kata, kita ni ada satu benda yang teruk orang Malaysia ni, pasal kita tak terkeluar daripada zaman krisis Mahathir Anwar ni. Dua-dua ni dia masih duk berkrisis. Dua-dua ni bala tentera mereka ni masih duk berlawan, yang mangsanya orang hak tak terlibat. Daripada hari itu dia berkelahi tak habis sampai kelar. Patutnya dua-dua ni kena stop dah. Kita nak tengok politik baru, kita tak mau tengok dah cerita ni. Ni filem lama ni. Tok tak habis hidup cerita pusing tajuk tu. Skandal dia ni, selokkan kau ni. Tak, kalau main kan, lagi dua pelakon lama ni ada, memang macam ni lah cerita dah. Tak keluar lah. Tak keluar dah filem dia macam tu . Kita perlu politik order baru. Tak apalah, yang tu kita urus lah tuan-tuan dengan kuliah dah. Tapi artinya, oleh kerana politik satu benda yang menguntungkan, manusia berlumba-lumba. Ni filem, sebelum saya cakap filem rakam orang buat lucah. Dulu kita urai dah. Tapi tuan-tuan bayang, kalaulah kata filem ni semua benar, diandaikan benar, betapa bahayanya di sudut privasi seorang rakyat. Artinya kalau seseorang itu dia mengkritik kerajaan atau dia mengkritik pihak yang berkuasa, maka privasi dia akan dicerobohi. Dia tidur di hotel di mana, dia akan diambil gambar. Apa kata kalau mereka ambil gambar tu kerana nak cari rahsia dia, dia tidur dengan isteri dia. Rakaman ada pada orang, ada di tangan-tangan orang yang kuat dan orang yang berkuasa, dan boleh dituntun oleh pihak lain. Benda yang tak, sebab tu Islam tak benarkan hal ni. Macam mana soal privasi orang dicerobohi hanya kerana semata-mata isu politik. Artinya kalau ada orang kena, 3-4 orang kena, orang lain pun tak selamat. Oh, hang nak lawan aku tak apa, aku pasang. Bila pasang, mungkin satu orang tak buat salah, dia tidur dengan, mungkin dia tak berpakaian, mungkin dia tidur dengan isteri dia di hotel dia apa, tapi oleh kerana orang pasang, gambar ada di tangan orang. Ini satu strategi politik yang jelek, yang buruk. Tak kira mungkin hak kena pasang tu dia betul ke salah, saya tak kira. Tapi saya kata, kalau benda ini berterusan dalam negara ni, jahanam keseluruhan negara. Lepas tu kita pun geram pasang hak dia pula. Akhirnya bukan orang yang terbaik ada idea yang bernas akan menguruskan negara, tapi kita akan pilih antara dua setan yang kurang setan daripada dua setan. Dalam bahasa macam tu lah, kasar lah. Antara dua kejahatan, kita nak pilih akhafud dararain. Ni ustaz kita ajak, antara yang lebih ringan antara dua mudarat. Negara tak boleh berkembang. Kita mesti tamatkan order ni. Kita mesti tamatkan ni semua pelakon-pelakon lama ni. Dinosaur politik ni mesti digantikan dengan orang-orang yang lebih ceria. Kita kena buang semua yang terlibat dengan corruption,
berkelahi tak tentu kalu, tak ada idea. Semua mereka ni kena berhenti, kena bagi laluan pada orang lain. Cara dia macam mana? Tak apa, nanti kita fikir sekali. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tak bercari kan Nabi ya. Man idda'a ila ghairi abihi, sesiapa yang menyeru kepada selain daripada bapaknya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abi. He who attributes, orang yang seru dakwa fatherhood, bapak dia dakwa bapak kepada orang yang bukan bapak dia. Dia bapak angkat dia. Sedangkan dia tahu itu bukan bapak dia, maka syurga haram untuk dia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ada apa benda? Pertama, kita pi dakwa. Orang tu tak tahu, dia mati dah. Kita dakwa sebenarnya saya adalah anak dia. Kita masuk dalam hadis ni. Ataupun kita dakwa, dia pun tahu. Dia buat tak tahu. Dia pun tumpang dosa sama, tapi kita pun paling berdosa lah pasal kita dakwa. Dia nafi, kita dakwa, kita tetap juga berdosa. Pertama, dia tak nafi, mesti dia mati lah. Kedua, dia tak nafi sebab dia biar. Orang kata anak, memang anak aku nak betul. Dia guna bin kita. Kita bohong, kita termasuk dalam hadis. Kedua, kita dia bukan anak aku, kita duk pergi habaq, aku memang anak dia, dan kita tahu dia bukan ayah kita. Termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab pertama, dia akan boleh menyebabkan pencampuran nasab. Maksudnya, bila kita dakwa tu anak kita, anak dia akan ada kaitan dengan adik-beradik dia dan seumpamanya. Kita akan meninggalkan nasab kita yang asal. Sebab itu siapa-siapa yang tahu dia bukan anak ayah dia yang sebenar, ayah tu ayah angkat, dia kena istihad tu bukan ayah dia. Sebab dia tak boleh, jangan sampai dia berkahwin dengan orang yang satu nasab dengan dia. Pasal dia tak tahu keluarga asal, ataupun dia orang tak habaq ada keluarga asal, dia tak tahu, dia tak berdosa, tapi kita kena beritahu. Kedua ialah dia telah kufur nikmat pada satu sudut kerana dia telah menafikan bapak dia yang sebenar. Kita lah yang kita tahu anak tu anak kita, dia sanggup pergi kata hak nu pak dia, kita bukan pak dia. Macam mana perasaan kita? Agama larang. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Quran kata, panggillah anak-anak berdasarkan bapa mereka, kerana itu yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Ikrimah masuk Islam, Nabi tak ubah Ikrimah bin Abdullah, Nabi kata Ikrimah bin bapa dia lah Hisham, iaitu Abu Jahal. Sayyidina Umar masuk Islam, bapa dia Al-Khattab tak masuk Islam, tak ubah Umar bin Abdullah, kita tak buat kerja macam tu. Hanya Malaysia boleh buat. Sebab tu dulu kita kata, kalau pak masuk Islam, anak masuk Islam, semua masuk Islam, masuk, kau ni masuk dulu, kau ni masuk dulu, kau ni masuk dulu, semua jadi satu bin belakang, bin Abdullah. Bini bin Abdullah, suami pun bin Abdullah. Tak apalah ketika Pak Lah jadi Perdana Menteri. Orang ingat bangga sikit kan, bin Perdana Menteri. Tak boleh. Sebab tu agama, macam mana bapak dah, dia anak saya, dia masuk itu Islam, itu agama baik punya kata, tapi dia sudah kata saya bukan bapa. Abdullah juga dia punya bapa. Macam mana PM sudah jadi bapa dia kalau macam itulah dia kata. Agama tetap suruh kita buat baik kepada ibu bapa sekalipun dia tak masuk Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surah Luqman, jika mereka berdua bersusah payah nak bagi kamu syirikkan aku, dan yakni Allah, dalam perkara yang kamu tak ada
ilmu mengenainya. Jangan kamu syirikkan, jangan kamu taat kepada mereka berdua, tapi buat baik kepada kedua ibu bapa dalam urusan dunia. Tu bukan pak hak kata bukan Islam. Pak duk pulun bagi kita jadi syirik. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Tiba-tiba pak kita, dia tak kata apa setengah masuk Islam, kita tak setuju, kita pergi ubah terus nama dia. Kita canggah ajaran Quran. Kita langgar ajaran Quran. Kita terkena dengan hadis ni. Kita dakwa selain bapa kita. Nabi larang. Nabi larang. Orang mai pada Nabi, Nabi ubah nama. Nabi ubah nama sahabat, nama tak betul tu ya. Nabi tak ubah nama dia. Abdullah bin Abdul Asad, Abdullah bin hamba singa. Nabi tak ubah nama pak dia, hamba singa tu. Nabi ubah nama, Nabi ubah sahabat yang nama salah. Pak dia ada nama macam tu, nak buat macam mana? Pak dia syirik. Melainkan pak dia masuk Islam, dia ubahlah. Orang kata macam mana pula? Dia nama Muhammad, bapak dia nama Arumugam. Bapak dia nama Maniam, kawan. Itu nanti nama Tuhan dia jadi syirik. Takkan pak dia syirik anak dia kena. Syirik pak dia, tapi itu pak dia. Dia kata tak boleh pasal nama pak dia tu ada syirik, tak boleh kait dengan nama dia. Itu hakikat bapak dia yang syirik pak dia. Ikrimah masuk Islam, Abu Jahal musuh Allah. Nabi tak buang nama pak dia. Kita perlu reform. Kita perlukan pembaharuan. Untuk sebab tu orang bukan Islam malah nak masuk Islam. Pasal apa dia kata tak boleh? Itu nama Abdullah bukan nama Arab. Tu ada orang nama Muhammad bin Awang. Awang bukan nama Arab. Pasal apa tak faham? Ada orang nama Rohani bin Jantan. Jantan bukan nama Arab. Pasal apa tak faham? Ada orang kata jantan baik, jantan tak baik, tapi tak faham. Kita jadikan agama begitu Melayu. Begitu Melayu. Kita perlukan reform agama. Agama perlu balik pada landasan. Apa yang Nabi buat pada zaman dia tak buat benda ni semua. Agama soal menghormati. Sebab tu masuk Islam, dia tak boleh balik rumah family dia, hormat bapak dia. Tengok, you sudah masuk Islam, saya pun bukan you punya bapak lagi. Nama you pun sudah orang lain jadi bapak you. Semua orang kan sensitif. Masa saya jadi mufti dulu, saya kata, nama bapak tak boleh ubah sampai masuk Islam. Berapa ramai non-Muslim Sabah dengan Sarawak call, hantar email, terima kasih. Dia kata, tak masuklah, tapi janganlah buang nama saya. Saya bapak dia. Ini agama. Agama yang asal tak ada masalah. Benda ni bukan diamalkan, melainkan di Malaysia ya. Lepas tu Brunei ikut. Brunei dia negeri kecil, kena ikutlah. Tidak orang Sulu masuk apa pula. Kita sentiasa meneruskan. Kita tak reform politik, kita tahu, tapi kita harap bukan politik saja berlaku reform, tapi kalau berlaku reform dalam politik, pembaharuan dalam politik, sasaran kita bukan pembaharuan politik, tetapi pembaharuan kepada seluruh cara fikir rakyat supaya lebih terbuka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Ada lagi hadis ni, saya buka pada sesi soal jawab. Kita sambung hari ni. Baca satu hadis tak habis. Assalamualaikum. Adakah dia apa? Adakah dia perlu lari keluar? Kalau sekiranya langsung dia tak ada jalan, negara tu negara kafir, dia rasa kalau dia hidup di situ hanya mati ya. Langsung tak ada kemungkinan lawan, macam
macam Palestin lawan. Dan dia ada tempat untuk dia berhijrah, dia berhijrah. Dia termasuk dalam hadis hijrah, yang mana seorang tu Nabi SAW menyuruh kita berhijrah Quran, dan hadis menyuruh kita berhijrah apabila kita ditekan dan ditindas. Dia berhijrah. Jika dia tak hijrah, jika dia ada tempat boleh berhijrah yang menyelamatkan agama dia, menjadi kesalahan jika dia tak berhijrah. Pasal tanah tu bukan tanah mereka. Dia tak sama dengan Palestin, tanah-tanah dia. Tapi duka cita, tuan-tuan tahu, negara yang paling banyak sekali mendapat bantuan dalam dunia ni Palestin. Dan negara yang paling corruption, antara yang paling tinggi corruption dia Palestin lah. Hak orang duk bagi-bagi ni, lain kali geng-geng PLO ke apa, tak tahu pi ke mana. Mahmud Abbas, Presiden Palestin, Mahmud Abbas, dia kebanyakannya dia duduk di Jordan. Rumah dia ada di Amman, mewah bagai istana, dengan bodyguard dia semua. Hak duk mati terjerat ni rakyat Palestin lah. Duit semua duk derma pi kat dia. Melainkan hak orang derma kat Hamas ni, tak apalah, Ismail Haniyah tu duduk di Palestin, perang, anak dia pun perang, semua orang perang. Tapi hak mai kot nu tak tahu. Itu pun hak bagi kat Hamas tu pun kita nak kena tahu betul ke Hamas dapat, ataupun ni Hamas jadi-jadian ni dapat. Sekarang kan kita tak boleh telus. Banyak benda, bila lama-lama kita berurusan, kita mula tahu banyak benda. Benda-benda ni. Saya pergi ke Palestin hari tu. Ada kumpulan Palestin yang ikut. Allah belagak, Hamas tak sangka. Tanya-tanya mereka pun kali pertama masuk macam kita. Mai sekali duduk di Malaysia lama, duduk ceramah lama, duduk kutip duit. Kali pertama masuk, pi sana dia pun power kita juga. Kita cek dengan rakyat Palestin sendiri, harga lain, rupanya yang mereka ambil harga lain. Ini masalah dengan organisasi-organisasi agama. Negeri-negeri yang minoriti, duit orang bagi kadang-kadang tak tahu pergi mana, tak teratur. Orang Islam ni tak kedekut ke bagi kat Palestin ni. Jadi orang ajak macam-macam pergi Syria. Syria pun kita pun tak tahu duit sampai kat siapa. Ada orang mai minta derma nak buat masjid di Saudi, di Mekah. Cubalah munasabah. Bohong sikit-sikit. Tu saya kata bohong, orang bohong kan. Saya cerita, ada orang bohong. Bohong sampai orang tahu, kata hang bohong. Mekah tu dia duk main bagi buat, Saudi duk bagi duit merata negara minoriti. Dia main kutip duit nak pergi buat masjid di Mekah. Masjid di Mekah, subhanallah. Orang Melayu bila dengar tak nak buat masjid di Mekah, bergegak duit dalam poket ni nak keluar. Tapi tak ada nak fikir. Macam saya kata, bohong kat pada-pada. Orang habang kata, kampung aku banyak ikan sungai, cedok ayak dapat ikan. Mai-mai dia, kampung aku ikan lagi banyak dalam sungai, kena kuih ikan ke tepi baru boleh ambil ayak. Tu dia, teratur dia bohong kita. Yang ni soalan untuk ahli politik ni. Krisis kesukaran mendapat kad pengenalan di Sabah disebabkan salah seorang ibu atau ayah tidak memiliki kad pengenalan. Sebagai solusi, seorang ibu menggunakan kad pengenalan adik-beradik perempuannya lain untuk mendaftar anak yang akan dilahirkan. Kesannya anak itu dibinkan nama bukan nama ayahnya, dan ia menjadi identiti anak itu. Adakah situasi ini termasuk seperti yang disebut dalam hadis ni? Hak atas kad tu tak apa, dah jadi macam tu, tapi dia mesti bagi tahu kepada anak ni, dan anak ni kena tahu, dan anak ni bila dia besar, dia dah balik, dia kena bagi tahu, ayah saya fulan. Ayah saya fulan. Zaid masa awal dia kata dia Zaid bin Muhammad.
Zaid dia anak angkat Nabi. Bila Quran turun, boleh sebut Zaid bin Harithah. Pak dia asal. Balik pada pak dia asal. Kadang-kadang kita dulu sayang ke anak kan. Kita tak mau, takut dia besar dia sangka lain. Dulu kita diperlih, kita cadang berapa benda lah. Kita cadang, walaupun tak berapa ni, kita cadang, kita tulis huruf M untuk mewakili perkataan maula. Mewakili perkataan maula. Fa ikhwanukum fid din au mawalikum. Saudara-saudara kamu dalam agama atau maula kamu. Tak usah tulis B titik. Tapi dia kena tahulah, bukan untuk bagi orang confuse, tapi supaya orang tak anggap ini bapak dia. Bapak biologi, bapak hak dia tak boleh. Dia ada hukum bila dia membesar. Bila dia membesar, dia duduk dalam family tu, anak-anak dia dengan adik-adik dia yang lain, yang adik-adik angkat dia, kerana dia anak, dia hukum dia berbeza. Dia hukum dia orang asing. Melainkan dia menyusu, ibu dia menyusu. Tapi itu pun tak boleh ubah bin. Supaya bila menyusu dia jadi saudara susuan, radha'ah. Saudara susuan. Ulama khilaf, macam mana kalau dia tak ada anak? Dia tak ada susu. Boleh tak dia pergi makan pil apa tiba-tiba sehingga dia jadi ada susu? Perempuan ni isteri dia. Dan kemudian dia menyusu. Kalau tanya kita menyokong pendapat boleh. Yang penting Quran tak pernah kata kena ada suami kata, dia kata menyusu. Bila dia susu, dalam riwayat Aisyah 5 kali susuan yang kenyang, bila dia susu, maka kita kira bahawasanya telah berlakulah dia sebagai anak susuan. Anak susuan. Zaman teknologi lah ni, senang lah orang boleh pergi makan pil apa, naik hormon badan dia apa, dia boleh, tak ada susu dia boleh menyusu. Ada soalan? Okey. Ya. Salam. Soalan apa? Rasa macam dekat Pilihan Raya. Okey. Pertama, kalau kita memang tahu dia yang kita pilih ni memang pembohong, memang khianat harta benda rakyat, kita pilih dia juga sebab dia bagi duit kat kita ke, ataupun sebab dia adik-beradik kita ke, kita pilih dia, maka kita menanggung dosa, menyebabkan dia menjadi pemimpin, kita turut tanggung dosa bersama orang lain yang pilih dia. Tapi kalau kita tahu dia ni ada pembohong, tapi dia berlawan dengan satu orang yang lebih pembohong daripada dia, jadi kita terpaksa berhadapan dengan dua orang kaki bohong. Kita memilih yang kurang bohong daripada dua bohong. Ketika itu kita tak berdosa kerana kita memilih akhafud dararain, mudarat yang lebih ringan. Kadang-kadang kita pilih orang yang dia ni ada kejahatan, yang satu orang lagi pun ada kejahatan. Tapi kalau kita banding dua jenis jahat ni, dia ni jahat hak jenis ni, dia ni jahat jenis ni, kita kira jahat hak satu ni lebih bahaya daripada jahat hak satu ni. Mungkin. Ataupun kadang-kadang kita ada satu jenis yang jahat, tapi jahat ni tak boleh dihapuskan kerana orang main jahat satu ni. Jahat ni kena bagi lawan dengan jahat ni, lepas ni kita bunuh jahat ni pula. Kadang-kadang berlaku dalam hadis Bukhari, dia kata innallaha yu'ayyidud din birrajulil fajir. Allah Taala memenangkan agama dengan lelaki jahat. Nabi suruh sahabat istighfar, la yadkhulul jannah illa an-nafsul mu'minah, tidak akan masuk syurga melainkan jiwa mukminah,
wa innallaha yu'ayyidud din birrajulil fajir. Sesungguhnya Tuhan tolong agama dengan orang lelaki yang jahat. Tapi hak lelaki jahat tu tak masuk syurga. Pasal dia kata hak nak masuk syurga kena ada ujul mukminah, jiwa yang baik. Tapi kadang-kadang ada orang jahat, dia penyebab kepada agama jadi menang. Ada. Hak orang baik lain semua tak mau buat, hak jahat tu pi. Kadang-kala bukan kita tidak endorse dia punya kejahatan, tapi kadang-kadang ia berlaku bahawasanya berlaku di mana orang jahat penyebab kepada laluan agama seterusnya boleh berlaku. Boleh berlaku. Kerana dibandingkan hak jahat ada. Politik sangat complicated. Very complicated. Dia kena memerlukan satu ta'anni. Sebab tu dia jangan semua orang cakap politik. Politik bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau semua duduk di kedai kopi pun nak jadi pakar politik, kacau kita. Dia ulah ikut dia. Sebab tu agama ada seni dalam masalah siasat. Last, ada soalan? Ada soalan? Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ulama-ulama khilaf tentang makna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perkataan yantiqu, Nabi tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Pertama, di kalangan mufassirin ada yang sebut sangat umum. Dia kata Nabi semua tindakan dia tu wahyu. Hatta hak silap tu pun wahyu, supaya dia nak ajak orang lain tentang bagaimana disiplin wahyu. Hatta hak Nabi, katakanlah Nabi masam muka dengan, ataupun Nabi bagi jawapan satu benda, jawapan Allah Ta'ala turun perbetulkan jawapan tu, umpamanya di dalam tawanan perang dan seumpamanya. Itu pun wahyu, kerana Allah takdirkan supaya jadi pengajaran kepada orang lain. Satu pendapat. Pendapat yang kedua kata, yang dikatakan Nabi yantiqu 'anil hawa tu hanya merujuk kepada Quran. Yang lain tak. Sebab tu Nabi sendiri kata bahawasanya innama ana bashar, aku ni manusia. Jadi bila aku kata sesuatu daripada Allah, fakhudh minni, maka fakhudhu minni, maka ambillah daripada aku. Jika sekiranya aku berkata sesuatu bira'i, fa innama ana bashar, sesungguhnya jika aku berkata sesuatu dengan pandangan aku, sesungguhnya ini aku manusia. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah Ta'birun Nakhl. Nabi debungakan pokok tamar. Nabi kata tak ada bunga pun tak apa kot. Nabi sembang dengan sahabat. Depa habaq kat tokey pokok bunga dak, pokok bunga. Tuan kebun tamar. Nabi kata tak ada bunga pun tak apa. Jadi dia pun tak terbunga. Maka buah tak banyak naik. Jadi dia mengadu, wahai Rasulullah, buah tak banyak. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Bila aku kata sesuatu pada Allah, ambil. Apabila aku kata sesuatu di pemikiran aku, fa innama ana bashar, aku orang ya. Kalau aku kata satu di pemikiran aku, sesungguhnya aku manusia. Berdasarkan hadis ini timbul tentang pandangan tentang sebahagian exploit hadis ni untuk mengembangkan aliran mazhab Quran dia pakai. Tapi tak, menunjukkan Nabi SAW dia ada dua benda dalam sunnah, dia panggil sunnah tasyri'iyah dan sunnah jibiliyah ataupun ghairu tasyri'iyah. Sebahagian tak suka sunnah yang jadi hukum, sunnah tak jadi hukum. Sebahagian ulama rasa nampak macam tak seronok dengan istilah macam tu. Lalu mereka kata tindakan Nabi yang mewakili imamah dan tindakan Nabi yang mewakili nubuah. Tindakan imamah maksud Nabi bertindak atas dasar dia pemimpin politik ketika itu. Dan tindakan Nabi di atas dasar dia wahyu. Yang ni tentang solat, tentang puasa. Yang ni takkan.
Yang ni soal yang dikatakan pure agama, benda yang solid agama. Tak mungkin Nabi silap. Tapi Nabi kemungkinan bagi satu pendapat dalam urusan dunia, tapi kerana Nabi tak diutuskan untuk itu. Nabi tak diutuskan untuk kembangkan pokok tamar macam hak depa duk pi jual kopi Nabi, teh Nabi, merepek. Nabi bukan diutuskan untuk tu. Dia diutuskan untuk wahyu, untuk hidayah manusia. Sehingga manusia boleh kata, sehingga manusia dapat menyatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang bagi petunjuk kita untuk petunjuk syariat agama. Christianity, orang Kristian, mereka keliru. Di dalam ajaran Kristian, mereka the Bible mereka ada dua bahagian. Satu Old Testament, satu New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tu macam Taurat, dia macam Taurat, dan perjanjian baru tu Injil lah, tapi dah diubah. Tapi dia combinekan dua-dua tu jadi Holy Book, Bible. Dalam Bible, kalau kita baca perjanjian lama, Old Testament, kita akan dapati Tuhan dalam Old Testament garang. Angry God. Tuhan yang pemarah. Dia musnahkan tu, dia musnahkan kaum ni, dia musnahkan kaum Lut, dia musnahkan ni, dia musnahkan bandar, dia musnahkan apa, dia hukum Bani Israel, macam-macam dia buat. Tuhan yang itu. Tapi bila kita baca New Testament, era Nabi Isa ataupun era Jesus, dia kata Jesus son of God lah, tak betul lah, Jesus son of Mary, tapi dia okey. New Testament kita akan dapat mula bercakap soal macam Tuhan yang pengasih. Para sarjana di kalangan Kristian tak tahu macam mana nak reconcile untuk mendamaikan antara dua sifat Tuhan ni. Satu Tuhan perjanjian lama yang cengih, satu Tuhan perjanjian baru yang nampak baik, maafkan. Hak mana duk main kempen dekat kita ni, kan? Evangelis apa semua ni, hak ni hak perjanjian baru ni. Tapi kalau kita ajak dia baca Bible tu sendiri, hak awal, hak perjanjian lama, hak tu cengih semua tu. Kena musnah, kena hancur kampung. Semua Tuhan ambil tindakan. Hak pemaaf ni hak buku kemudian. Tapi duduk dalam kitab yang sama. Di kalangan sarjana Islam, kadang-kadang mereka juga gagal untuk mendamaikan, ataupun gagal kerana mereka tak faham tu, antara Nabi yang kelihatan sebagai seorang pemimpin politik, Nabi medan perang, Nabi bapa, Nabi ayah, macam-macam lagi, dengan Nabi yang Quran sebut. Quran tak berbeza. Quran tak ada dua vision. Quran satu je. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk dia rahmat. Setiap chapter dalam Quran, setiap surah dalam Quran bermula dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kecuali surah At-Taubah. Dia tak mula dengan Tuhan yang bengis. Dia semua Tuhan Islam, Tuhan Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahim. Golongan jihadis, kaki jihad, bukan kita kata nafi jihad, yang ambil Islam hak perang tu ya. Jadi dia sentiasa melihat Islam di medan perang dan cuba mencari Nabi di medan perang, dengan tidak melihat Nabi itu bukan sentiasa duduk di medan perang. Dia ayah, dia rahmat, dia pemaaf. Kegagalan untuk mencari wajah sebenar Nabi pada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia mesti rahmat. Kalau dia duduk di medan perang pun dia rahmat. Kalau dia bapa pun dia rahmat. Ini kesilapan.
Sama kesilapan sebahagian orang Salafi dan Sufi. Ada yang geng Sufi, dia gagal, tenggelam dalam Sufi sehingga tak tahu hukum. Tak semayang pun tak apa, asal kita khusyuk. Dia tenggelam, tak. Mari yang terlalu nak Salafi hanya duk kira bab hukum, ketinggalan di sudut ruhiyah, kerohanian. Dia tak damaikan. Tapi Salafi yang sebenar, sebab tu tengok seperti mana kalau zaman macam Asy-Syanqiti, baca, jangan baca Madkhali, baca syekh-syekh, ulama-ulama salaf, dia gabungan unsur di antara kerohanian dan hukum hakam agama. Di antara mengikuti sahabat di sudut syarak dan meniru sahabat di sudut ruh, di sudut kerohaniannya. Jangan duk kira sahabat ni semayang satu malam tak boleh lebih pada 11 ataupun 13. Hak tu dia pandai. Tapi dia ruh salat kita tak ambil. Puasa mesti macam ni. Semayang duha tak boleh lebih daripada 8. Nawawi kata sahabat. Tapi ruh kepada salat dia hilang. Al-Ghazali rahimahullah, apabila dia datang, dia cuba untuk damaikan hal ini. Walaupun dia ada masalah dengan falsafah dan seumpamanya, dikritik oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah juga bila datang mendamaikan. Ibn Taimiyah di samping ada kitab hukum, tapi dia ada buku Al-Ubudiyah. Ibn Qayyim kita baca tentang Zadul Ma'ad dan seumpamanya, tapi Ibn Qayyim ada buku tentang Madarijus Salikin, tentang buku-buku kerohanian yang menggabungkan. Tapi bila mari yang kemudian dia dry, dia hanya salah hukum haram, dia tak mengambil kira soal human touch, soal spiritual, soal kerohanian yang mesti digabungkan di dalam agama. Sebab kita jangan miss dalam perkara seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Habis huraikan sikit usaha dan berserah. Ini satu benda. Manusia kena berusaha, aliq wa tawakkal ala Allah. Berusaha dan bertawakal. Ini kadang-kadang orang silap. Orang kata kalau kita tawakal, tak usaha pun dia mai. Jangan. Sebab tu Nabi kata, law tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kamu akan jadi macam burung. Keluar dalam kosong, wa ya'udu bitana, dan balik dalam keadaan perut penuh. Burung tu Nabi kata, kalau tawakal betul-betul, kamu akan jadi macam burung. Tengok Nabi kata, setengah orang dia tengok Nabi kata, kita kalau tawakal macam burung, selesa dah makan. Burung nak dah makan, bukan duduk tidur kat sarang dia Tu Nabi buat perumpamaan dengan burung, hadis Muslim tu. Maksudnya kena keluar. Dia keluar dari rumah dia pergi cari makan, dia balik. Maksudnya kalau nak tawakal pun, kita serah pada Allah Ta'ala, kemudian kita lakukan amal. Kita percaya Allah bagi, tapi dia suruh kita berusaha. Tuhan tak pernah kata rezeki secupak tak jadi segantang. Kita tanya orang kata rezeki secupak tak jadi segantang, kita tanya macam mana hantar secupak? Macam mana kalau gua kata rezeki segantang tak jadi secupak? Jadi kita tak tahu, kita dah putus dan Allah Ta'ala ada benda yang Tuhan putus yang kita tak boleh ubah. Ada benda yang kita tak tahu berada di sisi ilmu dia, dia memberi peluang kepada kita. Benda yang kita tak boleh ubah, keturunan kita. Kok kita rancang dah di alam ruh ni, aku tak mau ni jadi anak Melayu ni, maksudnya masalah. Aku nak jadi anak orang putih ke apa? Hak tu kita tak boleh buat apa. Aku tak mau ni lahir dengan muka, tak, kita tak boleh buat apa. Aku tak mau lahir jadi Pulau Pinang, aku nak pergi negeri ada Raja Melayu supaya aku nampak perkasa, tak boleh. Hak tu tak luar dari Tuhan, tak bersalah benda yang bukan pilihan kita. Perkara yang salah ialah perkara yang berada di dalam pilihan kita. Kita disuruh cari rezeki, kita tak cari. Setelah kita keluar cari rezeki, orang tabak jala, kita pun tebak jala.
Orang pasang pukat, kita pun pasang pukat. Kaedah pasang sama, ilmu pasang sama. Tapi laut terlalu luas. Kawan kita pi pasang, dia dapat ikan banyak daripada kita. Kita pasang sama jam dengan dia, ikan tu tak lalu kosong kita, dia dapat kurang. Kita dapat pahala luar daripada kemampuan kita. Tapi kalau kita kata aku duduk ni bismillahirrahmanirrahim, jalan hang turunlah pelan-pelan, lagi hampilah tangkap ikan tu, kerana aku tadi semayang subuh dah bagi tadi. Kalau hak kawan tak semayang subuh pun dapat rezeki, takkan aku yang semayang tak dapat? Tuhan tak buat undang-undang macam tu. Sebab tu Nabi Umar bin Khattab apabila tengok orang duduk di masjid, dia pukul dengan durak. Dia ni dia ada macam kayu sikit. Kita tak payahlah ada kayu tu, dia Amirul Mukminin, kita bukan. Dia kata, izhab fa inna as-sama la tumtiru bizahab. Pergi, sesungguhnya langit tidak menghujani dengan emas. Ini agama. Dia bukan satu agama yang duduk. Sebab tu la rahbaniyata fil Islam. Tak ada rahbaniyah dalam Islam. Tak ada kerahiban dalam Islam. Rahib-rahib ni tak ada dalam Islam. Kau kata pergi duduk bersila, duduk di masjid, duduk bertawakal, tak ada. Agama tak kenal benar ni. Kau nak pergi duduk dah ada kerja, duit dah banyak lampang, nak pergi keluar 3 hari dah masih bini di rumah memang ada makan, tak apa lah. Tapi kalau sekiranya bini di rumah tak ada makan, anak-anak tak ada makan, hang keluar 3 hari, hang berdosa. Kalau lah hak ada keluar tu dia dah ada makan lah. Tambah hampir keluar sampai 40 hari, tak apalah, tawakal Allah, bismillahirrahmanirrahim, malaikat Jibril hantar main, tak. Berlaku kepada Maryam di mihrabnya, Tuhan hantar main kat dia. Tu pun Nabi Zakaria heran main kat mana. Pasal ia luar daripada kebiasaan. Sebab itu ini kita tawakal kepada Allah. Dan ada benda, ini poin yang kita penting. Tawakal bab paling besar dalam agama. Kena ada tawakal. Ada benda yang apabila kita tak boleh buat dan kita serah pada Allah, tuan-tuan akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan. Tapi kena serah ke Allah betul-betul. Ramai orang kata bila kita jumpa, aku ni tak boleh buat apa lah, serah kat Tuhan saja. Tapi hakikatnya dia tak serah. Sebab itu dia tidak merasai keajaiban tawakal. Serah dalam arti kata dia memang pulat perasaan. Dia serah supaya Tuhan tolong dia. Tuan-tuan, saya cakap boleh, tuan-tuan nak ulang balik pun senang. Tapi nak buat tak senang. Sehingga Tuhan turunkan satu perasaan kepada kita. Dalam suatu keadaan susah, kita bulatkan perasaan pada dia. Kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Dia menolong kita. Orang kata saya buat dah tak edit. Inta tak serah Syekh. Karena Tuhan kata waman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Dia tak bohong. Siapa yang bergantung kepada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Tuan-tuan cuba didik diri kita, kita usaha asuh diri kita sehingga kita mampu ada perasaan tu. Kita usaha bila dia sekat, kita serah kat dia, tuan-tuan akan tengok ajaibnya hidup ni. Pada masa orang semua kata tak boleh, kita akan yakin boleh. Pada semua waktu orang kata tewas dia kali ni, kita yakin kita akan pergi lagi. Keajaiban tawakal. Kata senang, tapi mendapatkan tawakal tu susah. Sebab tu Quran banyak kali ulang, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Pada Allah tu bertawakal orang mukmin. Banyak tawakal. Tawakal kemuncak akidah. Kita kadang-kadang tak boleh tak apalah, tawakal lah. Kita kata tapi kita tak tawakal lagi. Sebab apa? Buktinya bila kita tersekat, otak kita ni tetap duk fikir, menteri tu boleh tolong aku kot. Ni boleh tolong, padahal jalan jam dah. Betul ke Tuhan nak tolong aku ni? Kita tak pulat. Haqqu tawakkulin, kita tak ada tawakal yang sebenar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.